Cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada seorang penulis, iaitu rakan panel Brother Fai, Saudara Rashid Salim. Kisah yang bertajuk Tolong Jemput Aku. Kereta dipandu perlahan, sebaik saja mendekati deretan kereta yang berhenti pada lampu isyarat merah. Abang Jamil dah tak bawa teksi, dia sekarang bawa Grab. Aku pula sengaja dibawa tumpang olehnya sambil bawa jalan-jalan pada waktu malam. Hairan juga aku, tiba-tiba ajak aku keluar ambil angin malam. Tapi tak apalah, mungkin dia bosan agaknya. Suasana hening sejak tadi. Kemudian Abang Jamil bersuara, "Abang tahu, kau sekarang suka tulis cerita seram. Ada suatu masa kau pun akan stuck menulis tak ada idea. Jadi, abang nak share kat kau satu kisah ni." Abang Jamil memulakan bicaranya. Aku kalau dah orang nak bercerita, aku pun segera tadah telinga. Cuma sebelum tu, dia nak bawa aku ke satu tempat. Bukit Bauk namanya. Aku tak pasti apa tujuannya. Lalu dia beritahu, untuk dapatkan feel seram katanya. Aduhai, dia ni macam-macam. Lampu merah bertukar hijau. Lalu dia meneruskan perjalanan ke destinasi yang dimaksudkan. Setibanya di situ, kereta diberhentikan di bahu jalan sambil enjinnya tidak dimatikan. Abang Jamil pandang aku. Sesekali melintas kenderaan yang melalui jalan tu. Semakin lewat malam, semakin kurang kenderaan. Suasana kembali hening. Dia berdehem ingin memulakan bicara. "Kau ambillah cerita ni, tulis kat Medsos, berkongsi dengan pembaca kau. Abang ni bukan reti menulis pun. Sekadar nak cerita tu bolehlah berbagi info," katanya. Aku pun mengiyakan sajalah. Ada betulnya juga, tapi aku pun nak tahu juga apa kisahnya yang hendak disampaikan oleh Abang Jamil ni. Lalu dia pun bercerita. Pada satu malam, seorang lelaki bernama Nuar sedang menonton movie. Nuar ni suka layan movie-movie seram. Tak kira kisah apa pun dia tonton. Cuma Nuar ni tak pernah sekali pun kena usik. Baginya tu semua tahyul, sekadar cerita. Namun dia tetap gemar juga menonton. Kemudian pada satu hari tu, housemate-nya pulang kerja shift malam, jam 11 malam. Tanpa cakap banyak, rakannya duduk di sebelahnya sambil sama-sama menonton. Rakannya tegur, "Tak bosan ke asyik tengok cerita hantu je? Tukarlah cerita lain pula." Lalu Noah jawab, dah jadi hobi tegar." Selain daripada itu, Noah ni juga suka mengulas cerita yang ditontonnya di media sosial, berbagi informasi kepada rakan-rakan medsos yang lain. Lepas tu, aku menyoal Abang Jamil. Dek tidak sabar ingin mengetahui apa yang berlaku selepas tu. Abang Jamil menyambung kembali kisah tersebut sambil memandang aku. Aku pula memandang dia dengan penuh debaran. Yalah, dia bercerita kat kawasan bukit. Kiri dan kanan jalan ada belukar. Memang menimbulkan auranya. Selepas tu, Nuar baru perasan yang dia tak dengar pun pintu dikuak waktu rakan serumahnya masuk. Biasanya terdengar juga bunyi daun pintu dan grill. Ini tak ada langsung. Perlahan-lahan dia menoleh. Rakannya berkata, "Tolong jemput aku, Nuar." Lirih nadanya. Tiba-tiba
Dia nampak mula timbul tumpuk-tumpuk darah pada pakaian rakannya itu. Lepas tu, sedikit demi sedikit, dia melihat kehancuran pada wajah dan pakaian robek. Darah meleleh-leleh. Mata pula terpacur keluar dari sangkarnya. Berganjak Noah ketika itu, dia melihat lagi rakannya memegang tangan kiri yang terputus dengan menggunakan tangan satu lagi, lalu dihulurkan kepadanya. Segala isi perut terburai. Jelas nampak lawyer Noah melihatnya di hadapan mata. Biasanya di dalam movie dia menyaksikan semua tu, tapi kali ini benar-benar terlihat. Oleh kerana cemas, dia anggap itu cubaan syaitan nak menakut-nakutkannya. Dia menekup wajah dengan harapan apa yang ditengok tadi adalah tidak nyata. Tolong. Sekali lagi, benda tu ada. Masih tak berganjak pergi dari sisi Noah. Si Noah dah gugup. Tubuhnya kaku. Dia membaca apa saja ayat yang terlintas dalam kepala bagi mengusir benda tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong. Barulah keadaan reda. Cuma jantungnya masih berdebar. Keesokan harinya, dia mendapat kabar duka bahawa housemate-nya telah terlibat dengan kemalangan ngeri jalan raya membabitkan lori dan motosikal. Rakannya maut digilis lori berkenaan yang dipandu oleh pemandu mabuk waktu balik kerja malam tadi. Jadi, yang pulang tu adalah roh kawan Noah? Soalku. Abang Jamil mengangguk. Meremang juga bulu rumah aku. Lalu aku minta supaya Abang Jamil memandu dengan berhati-hati. Takut pula aku dengar kisah pemandu mabuk langgar orang sampai mati. Sepatutnya kawan Noah yang jadi hantu tu pergi cekik je pemandu mabuk. Barulah ada akal sikit. Perasaan takut bercampur geram muncul dalam jiwaku. Tolong bawa aku pulang, Noah. Sekian. Saudara, kisah yang kedua ini datangnya daripada salah seorang pendengar channel cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Beliau adalah Rozilawati. Di sini beliau mengatakan, Assalamualaikum Brother Fai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Di kesempatan ini, saya ingin berkongsi kisah seram yang lain untuk semua pendengar. Tajuk kali ini, siapa tu? Kisah ini berlaku pada tahun 2007. Masa ni saya baru 3 bulan bekerja di situ. Pada masa tu, pihak kami menganjurkan program yang memang menjadi acara wajib tahunan dalam kalender negeri Pahang, iaitu Karnival Lipis. Jadi memang banyaklah kerja kami. Tambahan pula kami bujang. Jadi memang menjadi alasan lah kami kena kerja tak kira masa kan. Almaklumlah, orang lama semua dah merasa katanya. Jadi kami yang muda-muda ni kenalah merasa kerja lebih masa pula. Seperti yang anda semua maklum, sebelum ni saya pernah kongsi cerita mengenai kawan saya yang agak penakut. Jadi kami memang best friend lah dari muda lagi. Dia ni bertugas sebagai programmer, pegawai teknologi maklumat di tempat saya ni. Jadi memang banyaklah kerja dia. Waktu tu datang hari Sabtu. Kami harus ke pejabat untuk dia print portal mengenai acara di Padang. Masa tu karnival lah kan. Maklumlah, last minute pula bos kami reject design dia. Jadi saya kena temankan dia lah pergi office untuk settlekan kerja dia. Kami mengambil kunci pejabat di balai polis. Terpaksa kami buka office tersebut kerana PAP
yang ketika itu tidak dapat membukanya kerana ada hal. Kejadian ni masih di pejabat lama di salah sebuah bangunan bertingkat yang pernah kami duduki sebelum ni. Jadi kawan saya ni bukalah pintu pejabat. Mujur juga bilik dia tu sebelah pintu utama tersebut. Mula-mula buka pejabat, suasana gelap gelita. Memang tak nampak apa sangat. Suram-suram gitu. Kami terpaksa memetik suis yang berada di dinding tepi untuk menerangkan lorong tengah. Mujur bilik dia dekat aja. Sebaik kami masuk bilik dia, saya tunggu dia buat desain baru portal dan menunggu untuk print desain tersebut. Saya bosan menunggu, jadi saya keluar kejap nak ambil angin kejap lah di luar bilik dia. Masa tu, saya nampak di tengah-tengah pejabat, saya nampak Akak Senah sedang duduk di meja saya. Saya hairanlah juga, bila masa pula Kak Senah ni datang pejabat. Tak khabar pula, tak menegur pula kami yang berada dalam bilik tersebut. Untuk makluman pendengar semua, bilik kawan saya ni full coverage glass saja. Jadi kami boleh nampak jelas sesiapa yang keluar atau masuk office sebab kami buka pintu utama. Kami yang buka pintu tersebut, pintu masuk in ada 2 lagi. Kami tak buka pun. Jadi saya tegur dia, "Kak Nah, bila masa sampai? Tak tegur pun koma." Dia hanya duduk diam, mengeras, tak gerak-gerak pun. Tiba-tiba saya terdetik dalam hati. Aku dari tadi duduk dalam bilik, memang tak nampak langsung pun orang in yang masuk pejabat dari tadi. Aku menoleh semula ke belakang. Tempat tersebut gelap dan saya dapati Kak Senah pun hilang juga. Saya dah tak sedap hati. Saya masuk balik ke bilik kawan saya tu, desak suruh cepat sikit. Memang saya tak nak cerita sebab dia lagi penakut dari saya. Tak lama lepas tu, dia dah siap kerja. Kami cepat-cepat tutup pejabat. Masa kami dah sampai ke padang, barulah saya cerita dengan dia. Dia memang penakut. Jadi Isnin tu, kecoh semua orang bercerita hal yang saya nampak tu. Empunya diri, kerayan lah sebab benda tu menyerupai dia. Dia kabur je. Raban lah benda tu berupa keh plok. Ini bahasa Pahang ni. Keh terjumpa memang keh pengsan lah. Saya kabur lah ke dia. Mujurlah benda tu tak menjelma menyerupai akak. Kalau dia menjelma ke bentuk dia, kes naya lah. Raban lah, tak cukup tanah kita berlarinya. Lepas pada kejadian tu, makin keraplah juga staf-staf in yang juga turut nampak jelmaan Kak Senah di in tempat di jabatan yang berbeza. Ada juga yang nampak jelmaan in juga tetap menyerupai staf pejabat. Sekian cerita seram saya, Brother Fai. Saya harap Brother Fai sudi berkongsi kisah ini di channel YouTube Brother Fai. Terima kasih. Sekian. Jumpa esok ya.